Ya Azam, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah menggesa semua petani di kawasannya agar tidak membeli racun di pasaran gelap dan mendapatkannya menerusi 18 pertubuhan peladang kawasan PPK di negeri ini. Pengerusi MADA Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata racun yang tidak diluluskan oleh pihaknya dan Jabatan Pertanian mempunyai kesan buruk kepada kesuburan tanah, tanaman dan kualiti air. Dan senarai-senarai itu telah pun kita ada sedia maklum di PPK di Pertubuhan Peladang kita dan petani kita boleh merujuk di PPK untuk mereka menggunakan racun yang telah diluluskan dan kita nasihatkan supaya tidak membeli racun di pasaran-pasaran gelap ini teman-teman kerana racun itu walaupun mungkin ada kesan secara singkat itu mungkin baik tetapi jangka panjangnya memberi kesan yang buruk kepada tanah sebenarnya kepada kesuburan tanah dari segi air dan pertanaman itu sendiri. Petani juga perlu menggunakan racun secara berjadual dan tidak menggunakannya secara berlebihan. Daripada asnaf kepada asnaf, konsep Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK merealisasikan wujudnya bengkel jahitan asnaf di dua daerah iaitu di Kota Star dan Kuala Muda. Terbaru di Beris Jaya Sek dengan menempatkan seramai 15 peserta untuk menjahit uniform sekolah rendah. Ini kerana Kedah memerlukan lebih 48,000 pasang baju berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif LZNK Datuk Syekh Zakaria Osman berkata pihaknya menyediakan semua kos lain seperti kain, benang, mesin jahit dengan anggaran agihan zakat sebanyak RM2 juta setahun. Jelasnya dengan peningkatan pelajar asnaf, kapasiti kedua-dua bengkel tidak mampu menampung keperluan untuk diagihkan kepada seluruh negeri ini. Kita sasarkan ketiga-tiga bengkel ini untuk kita keluarkan produk kita untuk 2022 48,000 pasang. Keperluan sebenar 48,000 pasang. Tapi kekuatan mesin yang ada sekarang ni hanya mampu kita keluarkan lebih kurang 35,000 pasang. Jadi dengan keadaan permintaan di kalangan keluarga asnaf untuk pakaian sekolah, kita sasarkan insya-Allah pada tahun 2023 kita akan kembangkan pusat jahitan seumpama ini di daerah-daerah lain. Untuk bengkel jahitan di Beris Jaya Sek, peralatan mesin jahit dan kos ubah suai bangunan berjumlah hampir RM102,000 disalur melalui peruntukan Wakalah Agihan Zakat Maybank Islamik. Anggaran kapasiti pakaian sekolah tambahan yang mampu dijahit oleh bengkel itu lebih kurang 8,000 hingga 10,000 pasang setahun. Dah sebulan dah. Macam mana pula target berapa ada capai tak target? Masa sekarang yang bulan lepas tu kan training, ini baru nak mula target. Target dalam dua terpasang macam tu lah. Kadang untuk bantu yang asnaf lah. Macam Sek ni kan tahu kan, peluang kerja pun tak banyak Sek ni. Bila dia buka sini, orang Sek lah bekerja sini. Peluang kerja tu ada lah untuk yang menjahit tu kan. Peluang kerja tu banyak lah. Sementara itu, LZNK turut prihatin terhadap golongan asnaf warga emas yang ingin mendalami kelas pengajian Islam. Justru 15 buah pondok di Kompleks Pendidikan Islam Darul Hidayah disediakan di Sungai Mati Langgar Alostar. Kerja-kerja pembinaan kompleks berkenaan dijangka siap sepenuhnya Januari 2023. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LZNK, Datuk Syekh Zakaria Osman, kompleks berkenaan mampu menempatkan seramai 30 warga emas fakir dan miskin. Menurut mudir kompleks itu, Johari Murad, pihak madrasah atau kompleks pengajian hanya menyediakan tapak manakala pihak LZNK akan mengeluarkan kos pembinaannya. Ya, kami dapat bantuan dari zakat. Hari ini pun 75,000 dari segi satu kompleks inilah. Kemudian pihak JAKIM juga memberi bantuan untuk kita kata maintenance pembangunan lah, bangunan-bangunan ya. Itu dan
yang lainnya kita tak ada lah. Di sini kita kena sedikit bayaran lah di sini. Tapi ayuran. Kalau di Sabah semua percuma. Upacara pecah tanah kompleks dengan kos RM700,000 itu disempurnakan Mufti Kedah, Datuk Syekh Fazil Awang. Bagi mereka yang rindukan suasana kehidupan Melayu lama, perkampungan adat Melayu Seri Banyan boleh memenuhi nostalgia itu. Terletak di Kampung Bendang Bukit Mukim Rambai Pendang, perkampungan berkonsepkan adat Melayu Nusantara, terdiri daripada rumah serta adat dan budaya suku kaum Melayu lama seperti Banjar, Aceh, Bugis, Jawa dan Minangkabau, selain budaya orang Melayu Malaysia. Pengasasnya, Dil Akbar Jaafar berkata idea untuk membuka perkampungan tersebut tercetus sejak 7 tahun lepas. Selain reka bentuk yang menarik, makanan tradisional juga disediakan kepada pengunjung. Antaranya ayam sumar diraja, sate anda berahi, lauk daripada Filipina, kuih masakan pedalaman Jawa Barat dan ayam penyet. Selain itu, Seri Banyan juga akan dijadikan hub pasaran barangan tradisional termasuk keris, tengkolok dan masakan tradisi. Apabila pengunjung datang sini boleh melihat macam mana kehidupan orang zaman dulu, makanan-makanan di sini juga makanan-makanan yang tak ada di luar. Boleh katakan 96% makanan di sini adalah makanan tradisi orang Melayu Sunda, orang Melayu Indonesia, Melayu Malaysia, Melayu Filipina, dan makanan-makanan yang jarang dan susah dapat di Malaysia ni. Perasmian disempurnakan Esko Penerangan Komunikasi dan Multimedia Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah, Wan Romani Wan Salin, Disember lalu. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Kedah untuk kali ini. Kembali bersama Azam.